Fokus negeri di bawah paya ikuti laporan mengenai penguatkuasaan SOP baru dan penambahan pondok polis di Sabah. Berjalan lanjut langsung bersama Javinia Jim di Kota Kinabalu. Ya, Nurul, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah telah menasihati setiap ketua polis daerah agar menambah pondok polis bagi setiap jarak melebihi 20 hingga 30 km dari balai polis terdekat. Ketika ini terdapat 67 pondok polis di seluruh negeri dan saranan ini sekaligus memudahkan masyarakat yang memerlukan perkhidmatan polis tanpa perlu bergerak terlalu jauh. Menurut Datuk Idris, pondok polis yang dicadangkan perlu dilengkapi dengan sistem kepolisan agar proses aduan yang diterima dapat diambil tindakan. Beliau menyatakan perkara ini di Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang selepas lawatan kerja di sana. Kita tambah lagi tangan di mana mungkin kat situ kita letaklah ada anggota yang berpangkat macam korporal ke sarjan ke duduk kat situ. Dia boleh buat siasatan awal. Rakaman percakapan dan sebagainya. Jadi benda-benda itu tadi peringkat asas dia tu dia boleh ambil dah. Beliau turut menekankan berhubung usaha membaiki perjawatan anggota dan pegawai di negeri ini. Datuk Idris turut memaklumkan bahawa bangunan baru Ibu Pejabat Daerah Penampang sedang dalam proses memuktamadkan kertas kerja dengan anggaran RM150 juta. Beliau turut meminta masyarakat agar terus patuh dengan prosedur operasi standard SOP dan kawalan kendiri dalam usaha mengekang penularan pandemik COVID-19. Tambahnya lagi, pasukan pemantau juga akan ditambah. Program Kasih dan Kongsi Program Berintis Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah MPMS bantu golongan memerlukan dalam bandar. Bantuan berkenaan berupa makanan yang berzat serta berkhasiat dan menyasarkan untuk kanak-kanak miskin Tegar Bandar. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat merangkap Presiden MPMS Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata, selain peruntukan kerajaan negeri, program berintis tersebut turut mendapat kerjasama badan-badan korporat dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Dalam program Kasih dan Kongsi ini, satu program yang bersifat prihatin dan bertanggungjawab, kita mengalu-alukan kerjasama daripada syarikat-syarikat kerajaan atau syarikat-syarikat swasta untuk sama-sama turut membantu meringankan beban bagi menjaga kesejahteraan golongan miskin bandar. Beliau ditemui pemberita RTM dalam Majlis Pelancaran Bulan Kebajikan MPMS di Kota Kinabalu. Dalam majlis berkenaan, MPMS menerima sumbangan RM100,000 daripada MBSP Bank Berhad serta simbolik penyampaian bantuan. Setakat ini, program berintis tersebut dilaksanakan di Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan. Kempen penanaman sejuta pokok 2021 hingga 2025 terus mendapat sokongan pelbagai pihak di negeri ini. Antaranya kaki tangan Mahkamah Kota Kinabalu dengan kerjasama Jabatan Perhutanan Sabah telah menyahut kempen tersebut dengan menanam 150 pokok. Hakim Mahkamah Session Kota Kinabalu merangkap pengerusi Kumpulan Kerja Alam Sekitar Mahkamah Kota Kinabalu, LC Primus berkata, langkah tersebut sebagai usaha memelihara kelestarian alam demi generasi akan datang. Kami sebenarnya terutama sekali Kumpulan Kerja Alam Sekitar Mahkamah Kota Kinabalu menyokong penuh program penanaman 100 juta pokok oleh Kerajaan Malaysia sebab pada tahun 2017 kumpulan yang sama telah menanam 1 juta pokok. Sebenarnya telah melebihi 1 juta, 1.7 juta pokok di Mahkamah Negeri Sabah sendiri. Majlis penanaman pokok di Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu dirasmikan Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Dato' Abang Iskandar Abang Hashim. Sementara itu, Wakil Konservator Hutan Sabah Peter Maurice Lidadun yakin inisiatif dilaksana Mahkamah Kota Kinabalu akan membuka lebih banyak pihak melaksanakan langkah seumpama. Kami sebagai Jabatan Perhutanan Sabah senantiasa terbuka memberi kerjasama kepada mana-mana pihak lain sekiranya terdapat program seperti ini. Di masa kesempatan seperti yang kita sedia maklum, Jabatan Perhutanan adalah satu-satunya jabatan yang bertanggungjawab terhadap hutan. Program ini melibatkan penanaman 100 batang pokok jenis serungan dan 50 batang pokok jenis tekoma.
Riadah adalah salah satu cara menjaga kesihatan selain mengeratkan ikatan kekeluargaan. Pelbagai pilihan riadah masa kini yang memenuhi prosedur operasi standard SOP antaranya adalah berbasikal. Namun penggemar sukan ini seharusnya perlu mengetahui aspek keselamatan sebelum keluar di jalan raya. Ikuti perinciannya bersama wartawan Sarifah Monazar Sarip. Sejak kerajaan mula membenarkan aktiviti riadah Jun 2021, sukan berbasikal antara yang mendapat permintaan tinggi dalam kalangan masyarakat. Pelbagai pandangan diberikan khususnya kelebihan mengenai sukan berbasikal. Meningkatkan kecergasan kardiovaskular. So otot jantung kita akan lebih kuat untuk mengepam darah yang banyak. Okey, dengan paru-paru kita semakin efisien untuk menukar gas. Okey. Ketiga ialah mengurangkan stres. Okay, basikal ini sangat enjoy. Kita dapat berkayuh, okay, melihat pemandangan yang indah. Ciri-ciri keselamatan harus kita ada seperti berkayuh secara berkumpulan dan juga aspek keselamatan yang lain seperti lampu, lonceng. Kita mengayuh dalam kawasan rekreasi yang telah disediakanlah. Tinjauan penggemar aktiviti berbasikal di Kampung Sangkir, Kota Belud mendapati rata-rata mereka memilih sukan ini sebagai selamat dan sehat. Okay, mula-mula memang suami je lah yang join ni aktiviti berbasikal. Asas dia bawa juga, dia bilang untuk kesihatan semua. Jadi sekali nampak macam seronok pula, ramai yang join sama-sama kan. Jadi satu perubahan yang nampak ketara betul. Macam berat badan saya turun. Okey, macam selalu yang kaki yang selalu sakit-sakit tu memang rasa lega sudah. Macam peredaran darah tu. Ciri-ciri dia daripada kita tengok daripada dari diri dulu lah kan. Maksudnya fitness kita, kelengkapan pakaian kita, maksudnya lengkap lah. Dan yang kedua kita tengok daripada segi keselamatan basikal lah. Maksudnya lampu kena ada, lampu brake, lampu depan, lampu belakang. Dan dia ada cermin sisi lah. Walaupun saya ada kekurangan dari segi fizikal, tapi semangat tu masih ada. Kalau ikut berbasikal ni boleh mengelakkan remaja ni membuang masa, dada. Best, seronok bermain basikal. Selain mampu melahirkan semangat jati diri dan disiplin yang tinggi, aktiviti berbasikal ini juga secara tidak langsung mampu melahirkan semangat silaturahim dalam kumpulan masing-masing. Sarifah Munazar Sarip, Berita RTM. Dalam usaha memberi kediaman lebih selesa, Yayasan Ikhlas telah memilih untuk membaik pulih 3 rumah golongan asnaf di Sandakan. Pelaksanaan bermula bulan ini dan Januari tahun depan itu melibatkan 2 rumah di Kampung Sibugal Besar, manakala sebuah rumah lagi di Kampung Nelayan Tengah. Pengurusi Yayasan Ikhlas Profesor Dr. Zainur Rashid berkata ketiga-tiga rumah berkenaan antara 7 permohonan pembaikan yang dikemukakan kepada pihaknya di negeri ini. Semua mereka memohon adalah asnaf dan mereka tidak mempunyai sebarang sumber. Dan kemudian mereka memiliki tanggungan, contohnya isteri dan anak-anak, dan mereka sangat memerlukan rumah yang paling kurang minima yang boleh diduduki secara normal. Beliau ditemui RTM ketika melawat sebuah rumah asnaf di Kampung Nelayan Tengah, Sandakan. Setakat ini, Yayasan Ikhlas telah membaik pulih 7 rumah asnaf di Tambunan, Keningau dan Semporna dengan kos pembaikan dianggarkan berjumlah RM10,000 bagi sebuah rumah. Dalam perkembangan lain, Profesor Dr. Zainur memberitahu pihaknya bercadang membuka cawangan Yayasan Ikhlas di Sandakan dan Kota Kinabalu bagi memudahkan pelaksanaan kerja-kerja membantu golongan memerlukan. Baik, saudara, sekian laporan dari Sabah petang ini. Kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul. Silakan, Nurul.